Tumpuan berita malam ini, pembangunan di Kuching mampu tingkatkan ekonomi Sarawak, contohi kejayaan Dubai. Sarawak kaji OTEC sebagai sumber tenaga hijau baharu. 2 tangki aras tinggi bakal dibina di setakat. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Pembangunan pesat di Kuching dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Sarawak terutama melalui sektor pelancongan dan pelaburan strategik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ia turut disumbang menerusi peranan besar Kuching sebagai tapak geopark yang kaya dengan destinasi bersejarah seperti Guaniyah dan Mulu. Inilah masa depan kita. Tapi Ganesh setidaknya nak datang. Nak berenang, saya adanya berenang dari India. Jadi sebabnya kita ambil alih Maswing. Kita mesti ada syarikat penerbangan kita sendiri. Once you got your LRT, you got your airline, you got your airport, you got your port, your market is 3 billion over. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penutupan Karnival UDA 2024 di Galeri Jualan New Pendington, Kuching pada Ahad. Premier Sarawak menjelaskan meskipun Sarawak bermula dengan kapal terbang kecil, perancangan jangka panjang adalah untuk memiliki pesawat lebih besar yang akan membawa lebih ramai pelancong dan pelabur di negeri ini. Apa dibuat oleh UAE, khasnya Dubai, disokong oleh Abu Dhabi dan rakan-rakannya dalam UAE, dia buat airport yang besar. Dan padang pasir menjadi mall. Sehubungan itu, beliau berharap agar pelaburan daripada pihak seperti UDA Holdings Berhad yang kini melaksanakan projek New Pendington dapat membantu Sarawak mencapai matlamat ini. New Pendington yang bakal menjadi salah satu stesen bagi aliran transit automasi ART dengan laluan menuju ke Petrajaya diyakini akan memberi kemudahan dan meningkatkan aksesibiliti dalam bandar. Premier Sarawak menekankan kepentingan projek seperti New Pendington dalam menggerakkan fokus ekonomi dan pelancongan negeri. Beliau juga berharap pembangunan infrastruktur dan kerjasama antara sektor awam dan swasta akan menjadikan Sarawak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Malaysia. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Ketua Pegawai Eksekutif UDA Holdings Berhad, Datuk Surveyor Muhammad Salim Kailani, Timbalan Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Rakaya Hamdan serta tetamu yang lain. Sarawak telah memulakan satu lagi kajian tenaga hijau baharu dalam mengembangkan lagi ekonomi hijau iaitu Oceanic Thermal Energy Conversion OTEC. OTEC adalah proses yang menggunakan perbezaan suhu antara air permukaan yang hangat serta air laut yang lebih dalam dan sejuk untuk menghasilkan tenaga. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau telah meminta kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan pegawainya bagi mengkaji perkara tersebut. Bagi saya minta sila SS dengan pegawainya untuk mencari sumber tenaga baru selain pada gas, selain daripada hidro, selain daripada solar. Sudah ada cara baru tapi saya minta sedapnya kaji iaitu Oceanic Thermal Energy Conversion iaitu OTEC di mana ini adalah sumber baru. Dan mengikut kajian mungkin Sarawak mempunyai sumber baru daripada tenaga yang hijau ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam sempena ulang tahun ke-85 Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS di Hikmah Exchange Event Centre di Kuching pada Sabtu.
Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauzah Muhammad Sanusi telah hadir menyempurnakan majlis tersebut. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari terus menyeru agar kaum Melayu terus bersatu dan sentiasa berinteraksi dengan kaum-kaum lain dalam meneruskan perpaduan yang ditekankan. Jelasnya, anak-anak muda Melayu diseru untuk turut serta dalam perkembangan ekonomi yang pesat bersama dengan kaum-kaum yang ada dalam memajukan bumi Kenyalang. Kalau anak Melayu ada ini, insya-Allah bersama dengan masyarakat kita lain di bawah konsep social inclusion, iaitu social inclusivity, keterangkuman sosial bersama rakyat Sarawak yang lain, kita akan terus dapat membangun dalam keadaan yang aman dan makmur, dan seterusnya ekonomi kita akan terus maju. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut dianugerahkan kepimpinan Sri Pertiwi sebagai pengiktirafan terhadap pemimpin Melayu itu dalam memajukan Sarawak secara keseluruhannya. Turut dilancarkan adalah buku mengenai adat perkahwinan kaum Melayu Sarawak yang disempurnakan oleh Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dan Datuk Patinggi Abang Zohari. Hadir bersama Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Peguam Besar Sarawak, Datuk Sri Safri Ali, yang di-Pertua PKMS Dr. Wan Ali Tuanku Mahdi serta div-div kenamaan yang lain. 2 tangki aras tinggi HLT bakal dibina bagi menampung kegunaan air terawat yang meningkat di kawasan setakan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaiha Narawi memberitahu, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pembinaan HLT bersaiz 4.5 mililiter tersebut dengan kos pembinaan sebanyak 30.5 juta ringgit dilaksanakan oleh Lembaga Air Kuching LAK. Kerana peruntukan untuk membina 2 tangki aras tinggi telah pun diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Jadi kita berharap ianya dapat dilaksanakan. Saya minta tadi supaya di fast track, dipercepatkan dalam masa 12 bulan supaya dapat disiapkan. Walaupun saya tahu pada asalnya tadi dikatakan 24 bulan, tetapi saya minta supaya di fast track menjadi dipendekkan kepada 12 bulan kerana keperluan yang amat serius untuk bekalan air di kawasan ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan kerja ke setakan di Institut Kemajuan Desa IFRA, Cawangan Sarawak di sini pada Sabtu. Selepas mendengar taklimat, beliau serta rombongan telah melawat tapak projek bekalan air HLT1 dan HLT2 di Samarinda, Pencawang Setakan 132, 33, 11 kV dan tapak projek Point of Presence 2 di Sekolah Kebangsaan SK Binyu. Sejurus itu, Datuk Sri Julaiha melawat tapak paip pecah di Jalan Kuching Semarahan Expressway yang menyebabkan gangguan bekalan air di sekitar kawasan setakan. Dalam pada itu, beliau berharap pihak yang wajib akan mengambil tindakan yang sewajarnya agar pembaikan disiapkan secepat mungkin. Sebanyak RM624,000 telah disalurkan kepada 5 gereja di kawasan Dun Mambong dalam majlis penyerahan cek unit hal ehwal agama-agama lain Unifor yang berlangsung di bangunan Persatuan Jongklen, Kota Padawan pada Sabtu. Majlis ini disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan merangkap Adun Mambong, Datuk Dr. Jerip Susil. Dalam ucapannya, Datuk Dr. Jerip menegaskan bahawa Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak memiliki pentadbiran yang unik dengan keprihatinan tinggi terhadap pembangunan institusi agama bukan Islam melalui penubuhan Unifor. Katanya, unit khas ini mencerminkan komitmen kerajaan negeri terhadap keharmonian antara agama serta kemajuan bersama untuk semua komuniti. Menurut beliau, 5 gereja yang menerima bantuan Unifor ini adalah Gereja St. Luke Evangelist di Kampung Peta, St. Andrew Chapel di Kampung Bia Kamas, Gereja St. Isidore di Kampung Bangau, Gereja St. Clair
di Kampung Baraan Payang dan Gereja Sen Murumba di Kampung Timurang. Ujarnya, dana bantuan ini disalurkan untuk pelbagai keperluan seperti pembinaan gereja baharu, pembinaan menara loceng, pembinaan dewan, baik pulih atap dan penyediaan kemudahan gereja. Majlis yang dianjurkan oleh Pejabat Pusat Khidmat N19 Mambung ini dihadiri oleh kira-kira 80 orang dan menunjukkan usaha berterusan Kerajaan Sarawak dalam menyokong pembangunan institusi agama bagi masyarakat bukan Islam. Dalam usaha meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat Sarawak, Pertubuhan Kebajikan Pengguna Sarawak SCWA dengan kerjasama Pusat Khidmat N12 Kota Sentosa telah menganjurkan program kebajikan khas untuk warga emas. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, kepentingan meletakkan kesejahteraan setiap ahli masyarakat, terutamanya warga emas, sentiasa diutamakan dalam memastikan penjagaan mereka terjamin. Program ini katanya turut menawarkan pelbagai saringan kesihatan percuma seperti pemeriksaan tekanan darah, ujian gula dalam darah, penilaian pendengaran dan indeks jisim badan BMI. Semuanya dijalankan oleh Afro Clinic. Jelasnya, beliau berharap agar Persatuan Bukan Kerajaan NGO akan terus menganjurkan acara yang sama di masa depan, bukan sahaja di Kuching tetapi juga diperluaskan ke kawasan lain di Sarawak seperti Sibu, Miri dan Bintulu bagi meluaskan impak positif kepada komuniti seluruh negeri. Beliau berkata demikian dalam program Happy and Healthy Sarawak Community I Got Care bertempat di Kuching Central di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, Dr. Valentine Anderson daripada Afro Clinic telah menyampaikan ceramah kesihatan mengenai isu penting seperti penyakit kardiovaskular, kanser, penyakit pernafasan kronik, diabetes dan denggi. Ia mendapat sokongan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Afro Clinic, Ojo Aiwe dan beberapa persatuan badan bukan kerajaan NGO seperti Projek Wanita Penan, Persatuan Keperluan Khas Kuching dan Wishes Land. Warga emas yang berkunjung berpeluang mendaftar untuk program manfaat kesihatan warga emas SCHB yang menyediakan rawatan bagi pesakit luar tanpa tunai di klinik terpilih dengan pelindungan sehingga RM500 setahun. Inisiatif istimewa ini telah diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak bertujuan membantu warga emas dalam pembelanjaan perubatan mereka dengan klinik yang menyertai seperti KPJ, Timberland dan Hospital Norma. Selain itu, pengunjung juga berpeluang membuat permohonan kad emas kenyalang KGC selain menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan percuma kepada mereka yang memerlukan dan mendidik orang ramai tentang gaya hidup yang lebih sihat. Dalam program yang sama, Wilfred telah menyumbang geran sebanyak RM10,000 kepada Persatuan Keperluan Khas Kuching. Hadir sama dalam program tersebut, Presiden SCWA Melson Chai, Pegawai Perhubungan Awam SCWA Winston Chang serta tetamu jemputan yang lain. Pesta Tasik Biru, acara pelancongan tahunan yang menjadi simbol daerah Bau, kembali diadakan pada 25 hingga 27 Oktober 2024 dengan pelbagai pengisian menarik. Acara yang lazimnya berlangsung di Pekarangan Tasik Biru kini beralih ke lokasi baharu di Loboh Bau berikutan kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan di tapak asal. Majlis Perasmian Pesta Tasik Biru 2024 dirasmikan oleh Adun Batu Kitang Dato' Irsinia Loh Kechiang. Dalam ucapannya, beliau menyatakan keyakinannya bahawa lokasi baharu ini akan memberikan pengalaman berbeza kepada para pengunjung. Beliau turut mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan pesta ini. Dalam pada itu, Pegawai Daerah Bau, Constantine Gerald David yang juga pengerusi pengelola Pesta Tasik Biru 2024 menyatakan bahawa pesta ini bukan sahaja sekadar acara tetapi simbol pelancongan tahunan yang berteraskan konsep Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Pesta Tasik Biru 2024 kali ini menawarkan pelbagai acara menarik seperti pertandingan Miss Tasik Biru 2024, pertandingan gubahan pelbagai buah dan kuih asli, pameran jong cantik serta persembahan kebudayaan termasuk paluan gong. Pengunjung juga dihiburkan dengan persembahan artis tempatan dan dari semenanjung Malaysia, selain aktiviti kesihatan seperti Zumba Pesta Tasik Biru, pertandingan menyumpit dan pertandingan gusti lengan.
Bagi para usahawan tempatan, pesta ini menyediakan peluang untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan melalui gerai-gerai jualan yang disediakan. Turut hadir dalam majlis perasmian adalah Wakil Adun Serembu Prem Notus, Ketua Polis Daerah Bau DSP Dr. Daram Lueh serta tetamu terhormat yang lain. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan majlis penutupan Karnival UDA 2024 di Galeri Jualan New Pendington, Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.